Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. So, cikgu harap anak murid cikgu hari ini sihat, gembira, dah sarapan, dah minum. So, kurang-kurangnya pergilah minum air dulu. Okay. So, pertama kali kita nak ucapkan tahniah pada murid yang telah hantar latihan. Cuma ada pembetulan yang perlu awak betulkan. Yang dah betul semua tu, cikgu kata yang betul semua tu, alhamdulillah lah, tahniah. Okey, so hari ni kita akan masuk kepada masa dan waktu juga. Cumanya kita akan menyatakan perkaitan antara alaf, abad, dekad dan tahun dengan baik dan menukarkan masa dengan baik. Okey, sebelum tu kita ulang dulu ataupun kita throwback dulu apa yang awak dah belajar pada kelas yang sebelum ni. Kita belajar menukar 12 jam ke 24 jam dan 24 jam ke 12 jam. Okey, dah tukar. Kita belajar menukar lah. Okey, yang pertama, cikgu ulang balik. 12 jam. Jika 12 jam ke 24 jam. Nombor 1 12 jam ke 24 jam. Okey. Contoh. Bila waktu pagi. Okey, waktu pagi contohnya dia tunjuk, dia kata okey sekarang dia bagi masa pukul 7.45 AM atau pagi atau pagi lah, tak kira pagi tu maksudnya pukul 1 pagi ke, pukul 2 pagi ke, 3 pagi ke, pagi dan AM. So awak bila nak tukar kepada 24 jam, awak kena pastikan ada 4 nombor. Okey, contoh jawapan awak mesti tulis jam. Mesti ada 4 nombor, 1, 2, 3, 4. Okey, awak ambil je nombor ni. Bila AM bila AM atau pagi. Bila pagi ataupun AM, awak ambil je nombor tu. 5 4 7 tambah sifar depan ni. Ni kita tambah 7. So jawapannya jam 7.45. Itu kalau AM. AM juga, contoh AM juga. Contoh B, pukul 10.15 AM pagi. Ingat ada soalan tu dah tulis AM dah. Bila dah tulis AM, awak jangan tambah 12. Tak perlu. Yang perlu tambah 12 bila PM. Sekarang AM. Kita sebut cerita pagi. Kita bila cerita pagi. Okey. Kita kena tulis jawapannya jam. Okey, pastikan ada 4 nombor. Mesti 4 jam. 24 jam. 24 jam mesti 4. Okey, kita ambil je nombor tu. 5 1 sifar 1. So jadi jam dia adalah jam 10.15. Okey? Ingat. Gitu. Okey. Ni cikgu cerita waktu pagi ataupun tengah hari. Contoh C tengah hari. Contoh C 12 20 tengah hari. So macam mana nak tukar? Buat je jam 1, 2, 3, 4. Okey, tulis balik sifar 2, 2, 1. So jam 12.20. Tu. Okey, tapi bila waktu petang, waktu petang contoh di pukul 1.30 petang atau 8 PM. PM. Petang atau PM. Okey. Bila petang atau PM, pastikan awak tambah 12 dekat jam. Memang betul. Kebanyakan awak betul lah tambah 12 tu. Cumanya waktu yang tertentu, waktu pagi pun awak tambah 12 juga. So jadi dia macam salah kat situ, rugi. Okey, pagi jangan tambah 12. Tak perlu tambah 12. Waktu petang sahaja. So jadi
Okey, kita ada jam, minit. Jadi 1.30 tambah 12 pada jam. So jadi 13.30. So jawapan dia adalah jam 13.30. Tu. Okey. Dia tak buat titik. Buat titik pula. Okey. 30. Tak perlu buat titik. Pastikan ada 4 nombor cukup settle. Okey. Contoh pukul 9 malam. 9 malam. 9.30 malam. Malam ni adalah kategori PM. Pagi, tengah hari, AM. Malam, PM. Okey. Jadi jam dan minit. Jam, minit. 9.30 tambah 12 pada jam 30. 9, 10, 11. So 21.30. Jawapan dia adalah jam 21.30. Tulis semua. Ada 4 nombor. Jangan ada titik. Jam berapa-berapa. So kena ingat, kalau pagi tak perlu tambah 12. Kalau petang, malam, PM tambah 12. Tu kena ingat. Okey. Tadi 12 jam ke 24 jam. Sekarang kita tengok 24 jam kepada 12 jam. Okey, 24 jam. 24 jam kepada 12 jam. Okey, 24 kepada 12 jam. Okey, apa maksud 24 jam? Ni jam yang ini. Nombor contoh A. Jam sifar 8.15. Okey. Ini bermaksud jam itu adalah pagi. Okey, kalau bawah 12.59. Okey, maksud dia daripada sifar 1 sampai 1259, ini adalah AM, pagi. Jadi bila AM awak tulis je. Kira daripada belakang 1, 2 tak titik. Jadi pukul 8.15. Tu jawapan dia. Ingat, syarat dia mesti bawah sifar 1 hingga 12.59. Sampai tu. Okey, contoh B. Jam 11.58. Dah lebih pukul 12 belum? Dah lebih ni belum? Tak lebih lagi, bawah lagi kan. Jadi dia akan jadi pukul, kira 1, 2 titik. Jadi pukul 11.58. Gitu. Tetapi jam jam 13 sampai 23.59. Okey. Mesti tolak 12 jam. Tolak. Mesti tolak 12 jam. Maksudnya, okey, C contoh C. Jam 1.44. So kita nak cukup kepada masa, jadi kita tolak 12 jam. Minit. Jadi 1.44 tolak 12 jam. 4 tolak 2 sifar. So jawapan dia pukul 2.40. Gitu. Okey.
Tapi ada juga yang tengah malam, yang sifar-sifar tu. Tu cikgu dah bagi tahu. Yang tu lain. Okey. Kalau dia jam, contoh jam sifar hingga sifar 59. Okey, dia akan bertukar kepada 12. Dia akan tukar pukul 12 sifar hingga 12:59 pagi. Itu yang masuk yang tengah malam, atas yang tengah-tengah malamnya. Okey, ni adalah mari kita ulang kaji yang pelajaran lepas. Okey, andai kata awak nak lagi lebih lanjut, tengok balik video yang cikgu ajarkan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu satu tahun, satu dekad berapa tahun. Ni dia dah bagi tahu. Satu dekad 10 tahun. Okey. Satu abad 100 tahun. Satu alaf 1000 tahun. Jadi antara tiga ni, mana yang paling besar? So dia akan bermula dengan alaf. Okey, alaf. Lepas tu abad. Lepas tu dekad. Barulah tahun. Mana alaf paling besar? Adakah umur awak akan sampai alaf? InsyaAllah, cikgu tak pasti. Adakah umur cikgu akan sampai satu dekad? Ya, umur cikgu sampai satu dekad. Umur cikgu dah 3 dekad. Dah 30 tahun. Umur awak? Umur awak tahun 4, 10 tahun. Awak dah ada satu dekad hidup awak. Maksudnya awak dah hidup satu dekad. Maksudnya gitu. Ya, adakah umur cikgu akan sampai ke satu abad? Cikgu tak pasti sama ada umur cikgu sampai satu abad. Tetapi yang cikgu pasti, umur cikgu sudah 3 dekad. Maknanya dah 30 tahun. Gitu. Okey, so ingat, satu dekad 10 tahun, satu abad 100 tahun, satu alaf 1000 tahun. Okey. Kamera ni nak bergolek pula dia. Okey, untuk kelas hari ni, so yang pertama tadi kita belajar tentang hubungan alaf, abad, dekad dan tahun. Jadi kita belajarlah satu dekad sama dengan 10 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Satu alaf sama dengan 1000 tahun. Okey. Jadi yang paling besar adalah alaf lah. Alaf tu tak tahulah kita sampai ke tak sampai. Cikgu rasa memang confirm tak sampai lah. 1000 tahun. Setakat ni umur Nabi-Nabi kita pun tak ada sampai 1000 tahun. Ratus-ratus tahun ada. Okey. Nabi Muhammad sampai 63 tahun. Nabi lain macam Nabi Adam sampai ratus-ratus tahun. Okey. So sekarang kita belajar pula macam mana nak menukar daripada dekad kepada tahun, abad kepada tahun, alaf kepada tahun. Kalau dia tanya macam mana nak tukar daripada satu abad berapa tahun, satu tahun berapa dekad, gitu. Okey, satu tahun berapa dekad pula, satu dekad berapa tahun. Jadi kita mula dengan dekad. Okey, contoh satu dekad. Okey, jadi kita dah ambil maklumat satu dekad 10 tahun. Jadi dekad, jika nak jadikan tahun,
kena darab 10. Tahun nak jadikan dekad, bahagi 10. Okey, contoh contoh soalan pertama, contoh 1. Tukarkan 2 dekad kepada tahun. Jadi dekad kepada tahun kita buat apa? Darab 10. Jadi 2 darab 10 sama dengan 20 tahun. Macam tu je jawapannya. Alah, senang sangat. Senyum. Okay, senyum. Darab 10 senyum. Okey, contoh B. Contoh B. 15 dekad sama dengan berapa tahun? So kita ingat dekad kepada tahun, kita darab 10. Jadi 15 darab 10 sama dengan berapa? Jangan buat jalan kerja, jangan susah-susah, jangan pening nak buat panjang-panjang. Okey, 15 darab dengan 1 mesti dapat berapa? 15 juga. Tak kira apa-apa nombor, darab dengan 1 dapat nombor tu tersebut. 8 darab 1, 8. Sejuta darab 1, sejuta. 10 darab 1, 10. Okey, jadi 15 darab 1, 15. 10 ada berapa sifar? Ada 1 sifar. So tulis 1 belakang dia. Jadi jawapan dia ialah 150 tahun. Senang tak? Macam tu je. Okey? Tak perlu susah. Jangan pening-pening. Okey. Kalau pula dia bagi soalan lain, suruh tukar kepada contoh 30 tahun ke berapa dekad? Alah. Berapa dekad? Okey, 30 tahun berapa dekad? Tahun kepada dekad. Okey, tadi dekad kepada tahun kita darab 10. Tahun kepada dekad kita bahagi 10. Nampak? Jadi kita bahagi 10. Supaya kita nak dapatkan dekad. Nak buat bahagi 10 macam mana? Susah kan? Bukanlah susah, senang je. So, tak payah buat bahagi yang panjang-panjang. Jangan buat bahagi yang panjang-panjang. Tulis je. Okey, ni 30. Tulis 30 per 10. Per ni bermaksud bahagi. Itu maksud dia 30 bahagi 10. Itu maksud dia. Okey. Jadi, bila dah ada macam ni, potong sifar. Bila bawah 1 sifar, atas pun boleh potong 1 sifar. Kita potong dua-dua 1. So jawapannya 3 per 1. Apa maksud 3 per 1? 3 bahagi 1. Jadi 3 bahagi 1, 3. Jawapannya 3 dekad. Senang kan? Tak susah punya. Senang punya. Okey. Tadi dekad. Sekarang abad. Abad ke tahun. Abad. 1 abad. Okey, kita tukar pen lain lah untuk membezakan. Okey, 1 abad sama dengan berapa tahun? Sama dengan 100 tahun. Jadi abad, tahun, abad nak tukar kepada tahun darab 100. Tahun kepada abad bahagi 100. Ingat,
So dia berkaitan dengan hubungan tadi. Jadi satu dekad 10 tahun, satu abad 100 tahun. So kita darab 100 ataupun bahagi 100. Tu je. Okey. Jadi darab 100 ataupun bahagi 100. Okey, contoh soalan. Contoh di. Okey, contoh soalan. Okey, cikgu padam. Contoh soalan, contoh di. Tukarkan 3 abad bersamaan berapa tahun? 3 abad berapa tahun? Jadi abad nak tukar kepada tahun, kita buat apa tadi? Darab 100. Tolong ingat, dia darab 100, darab 10, 100, 1000. So abad kepada tahun 100. So darab 100. 3 darab 100 1. Sifar 1. 3 darab 1 apa? 3. Ratus ada berapa sifar? Ya, 2. 1, 2. So 1, 2. So jawapan dia 300 tahun. Settle. Good job. Senang dapat dah 300 tahun. Okey, contoh F. Kita bagi yang besar ni nombor 23 abad sama dengan berapa tahun? 23 abad berapa tahun? So jadi kita ingat abad kepada tahun darab 100. 23 darab 100. 23 darab 1 berapa? Darab 1 23 juga. 23 sifar ada berapa? Ya, 1, 2. 1, 2. So sifar ada 2. Jawapannya 2300 tahun. Senang kan? Okey. Okey. Untuk contoh pula kita nak tukar kepada sebaliknya. Contoh FG, contoh G kita nak tukar kepada sebaliknya, kita nak tukar yang lain. Daripada 500 tahun kita nak tukar kepada abad. 500 tahun kita nak tukar kepada abad. Jadi tahun kepada abad. Nota tadi cikgu dah bagi. Tahun kepada abad. Tahun kepada abad. So kita bahagi 100. So 500 bahagi 100 berapa? Awak buat macam ni je. 500 per 100 sama dengan berapa? Maksud per 100 tu adalah bahagi. Ini maksud dia bahagi. Jadi awak dah ada sifar bawah, sifar atas. Awak boleh potong satu bawah, satu atas, satu bawah, satu atas, satu bawah. Jadi 5 per 1, 5 bagi 1, 5 juga. So jawapannya 5 abad. Senang kan? Tak susah pun. Okey, itu abad. Jadi kita nak tengok pula alaf yang terakhir. Alaf. Okey. Satu alaf sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Okey, satu alaf 1000 tahun. Jadi alaf kepada tahun kita darab 1000. Tahun kepada alaf bahagi 1000. Okey, ingat. Tahun kepada alaf bahagi 1000.
Okey, jadi contoh soalan. Contoh 1. 2 alaf sama dengan berapa tahun? Tadi ingat, alaf kepada tahun darab 1000. Jadi 2 darab 1000 sama dengan 2 darab 1, 2. 1, 2, 3. 2000 tahun. So 2000 lah. Okey, senang. Nak bahagi. Bahagi pula. Okey, contoh nombor 2. 5000 tahun. Berapa alaf? 5000 tahun berapa alaf? Okey. Jadi kita tahu tahun kepada alaf. Cikgu dah bagi tahu tahun kepada alaf, tengok anak panah, bahagi 1000. Jadi 5000 bahagi 1000 sama dengan berapa? Okey. Buat dia macam ni. 5000 bahagi 1000. Okey, ada sifar bawah, sifar atas. Sifar bawah potong 1, atas potong 1. Bawah potong 2, atas potong 2. Bawah potong 3, atas potong 3. So 5/1. 5 bahagi 1 maksud dia adalah 5. Okey, tu. Senang je. Okey. Benda tu senang. Bagi 10, bagi 100, bagi 1000. Sebabnya dia adalah berkaitan. Okey. Kita ulang balik. Dekad, tahun, abad, tahun, alaf, tahun. Dekad nak tukar kepada tahun. Dekad nak tukar kepada tahun, kita darab 10. Abad nak tukar kepada tahun, darab 100. Alaf nak tukar kepada tahun, darab 1000. Okey. Andai kata kita nak tukar pula daripada tahun kepada dekad. Tahun kepada dekad bahagi 10. Tahun kepada abad bahagi 100. Tahun kepada alaf bahagi 1000. So awak perlu ingat, bahagi 10, bagi 100, bagi 1000. So tak susah pun. 10 tu bagi 10 maksudnya bagi 1. Bagi 100 pun maksudnya bagi 1 tapi ada 2 sifar. Bagi 1000 maksudnya bagi 1 tapi ada 3 sifar. So kena ingat benda tu. So itu sahaja untuk hari ini. Lepas ni cikgu akan bagikan latihan untuk awak. Pastikan buatlah untuk darab ke, bahagi ke, tahun ke, dekad ke tahun ke, abad ke tahun ke, alaf ke tahun ke. InsyaAllah senang untuk awak buat. Yang penting awak buat. Supaya awak buat tu awak dapat. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Tolong jaga diri ya. Okay, bye-bye.